Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Sebelum itu, kita ucapkan, kita doakanlah kesejahteraan, kesembuhan kepada YB Rafizi, dan alhamdulillah beliau telah kembali ke Parlimen pada hari ini. Kalau tidak saya semalam 30 hari bulan dia telah kembali ke Parlimen. Sepatutnya kalau tidak silap saya dia sampai Isnin depan, tapi tak tahu dia dah kembali Parlimen awal. Tu saya kata Rafizi ni dia workaholic. Satu yang Rafizi ada yang saya tak ada ialah dia workaholic. Saya tak workaholic, tuan-tuan. Itu dia ada. Saya kena bagi kudos kat dia lah. Baik. So dalam masa yang sama dia telah menyatakan bahawa akan membentangkan kertas putih berkenaan dengan gaji progresif, dan ini saya tunggu berkenaan dengan gaji progresif ni sebab saya nak baca apa dimasukkan gaji progresif. Baik. Kertas putih gaji progresif dibentang 30 November. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli hari ini menjelaskan bahawa belanjawan 2024 memang termasuk peruntukan untuk pelaksanaan dasar gaji progresif. Dia juga berkata kertas putih mengenainya akan dibentangkan di Dewan Rakyat bulan hadapan. Sebelum itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyebut tentang dasar gaji progresif ketika membentang belanjawan 2024, walaupun dia dijangka menggariskan bagaimana sistem itu akan berfungsi. Bercakap di Dewan Rakyat hari ini, Rafizi berkata dana untuk projek rintis melibatkan sektor swasta telah diletakkan di bawah peruntukan untuk kementeriannya. Kerajaan memahami pelaksanaan gaji progresif adalah langkah berani yang akan membawa kesan besar kepada ekonomi dan rakyat, kerana ini kali pertama kerajaan akan campur tangan secara terus untuk meningkatkan gaji sektor swasta. Maka keputusan dibuat adalah pelaksanaan perlu melibatkan kesemua pihak dan digerakkan sebagai langkah bersama satu negara, katanya. Dia berkata kertas putih akan dibentangkan di Dewan Rakyat pada 30 November ini memperincikan aspek asas dan mekanisme dasar itu. Dasar gaji progresif adalah salah satu cara untuk yang dirancang kerajaan untuk diperkenalkan bagi meningkatkan taraf hidup orang ramai dan menangani kos sara hidup. Rafizi kembali ke Dewan Negara setelah prosedur stent jantung. Baik. Now, kenapa dasar gaji progresif ini sangat penting, tuan-tuan? Okey. Sewaktu kita jadi pembangkang dahulu, saya pernah cerita bahawa untuk kita nak menangani masalah ekonomi atau masalah pendapatan dan inflasi dan sebagainya ini, kita perlu menyelesaikan 3 perkara ini. Salah satu daripada 3 perkara ini, sama ada kita kena kurangkan kos barang, naikkan gaji, atau kedua-duanya sekali. Maksudnya tambah pendapatan atau kurangkan kos kehidupan. Now, sekarang ini kerajaan dalam masa sama sama ada mengekalkan atau mengurangkan kos. Kerajaan juga aktif dalam usaha untuk nak meningkatkan pendapatan. Now, menariknya dalam kerajaan bolehlah. Pegawai-pegawai kerajaan sekarang ini gaji setengah di-revise, setengah sedang dalam proses untuk nak tukar, nak tambah. Yang last dia orang revise gaji kerajaan ada pada tahun 2012. Itu last. So sekarang ni dia nak revise balik, dan sementara menunggu gaji itu di-revise, pegawai-pegawai kerajaan sama ada pencen, tidak berpencen, dan juga pegawai kerajaan yang ada menerima sehingga RM2,000 sementara menunggu gaji mereka di-revise. Good lah. Untuk kerajaan okey lah. Gaji pun akan di-revise dan sebagainya, meningkatkan lagi pendapatan. Isunya swasta bagaimana? Nah, swasta tak boleh nak follow. Kita sebagai majikan kadang-kadang ialah tambahlah kos kita. So, kerajaan meletakkan inisiatif ini. Nah, menariknya, macam kita kata, kalau kerajaan minta swasta untuk naikkan gaji pekerja-pekerjanya, so bagaimana majikan nak kena tanggung kos tambahan tersebut? Di sini Rafizi sebut bahawa kerajaan akan directly intervene dalam kenaikan kadar gaji itu. Itu yang menarik. Yang itu saya nak tunggu bagaimana mekanisme, company bagaimana yang terlibat, permohonannya bagaimana, gaji yang bagaimana, siapa, kontrak ke, permanent ke, bagaimana, bagaimana itu 30 November ini, perkara ini akan dibentang dan juga dibawa ke kabinet. Jadi tuan-tuan, macam saya kata tadi, perkara ini sebenarnya akan membantu rakyat untuk nak increasekan pendapatan. Now, kita bercakap soal kerajaan ini hendak membuat perubahan. Inilah perubahan yang kita maksudkan. Now, bagaimana kerajaan mampu menanggung semua ini? Dia 2 perkara, tata kelola yang baik dan tidak sakau. Sebenarnya benda ni boleh buat. Perkara ini boleh buat. Bayangkan tuan-tuan, bajet tahun ini, bajet 2024 tahun depan, adalah bajet yang terbesar dalam sejarah negara kita. Terbesar. Tetapi pengurusan dia, bajet pengurusan mengecil, menurun, bajet subsidi ni meningkat, bajet pembangunan meningkat. Subsidi kepada rakyat, pembangunan kepada rakyat. Dua-dua ni ditingkatkan, ditambah lagi.
Ditambah lagi berbanding tahun sebelumnya. Malah Sabah dan Sarawak mendapat jumlah dana bantuan tahunan yang lebih tinggi daripada dalam sejarah Sabah dan Sarawak. In fact, biasanya setiap tahun kerajaan bagi lebih kurang 16 juta sebelum ini kepada kerajaan Sarawak. Tahun ini ditambah, kalau tak silap saya, 300 juta ringgit on top of 6 bilion yang diberi kepada Sarawak. On top of atas daripada apa yang dah dinyatakan dan dah diberikan sebelum ini. Jadi bajet itu bagaimana boleh ada? Tata kelola yang baik. Tak sakau. Itu yang paling utama sebenarnya. Walaupun ada yang kata menteri ini tak efficient dan sebagainya, tim Anwar ni kurang, tetapi they are learning. Give them time. Yang penting direction kita betul. Arah kita betul dalam kita nak menghadapi perkara ini. Baik.